Salam sejahtera kepada pelajar. Sudahkah anda menonton dua video yang cikgu kongsi tadi di dalam grup? Video tentang elektrod hidrogen piawai dan juga keupayaan elektrod piawai. Ada yang belum tonton video ni tak? Boleh beri respon? Saya dah tengok. Dah. Siapa yang belum sila tengok Okay. Kerana tadi pada 30 minit yang pertama sepatutnya kamu adalah buat tutorial. Okay, self study, ikut arahan yang cikgu bagi dalam grup. Video itu yang cikgu share adalah video ini yang pertama, okay, elektrod hidrogen piawai, dan yang kedua adalah ini. Yang belum sudah tonton Okay, hari ini masuk subtopik 1.2, keupayaan elektrod piawai. Okay, kita tengok berbualan ini. Okay, Mei, mengapakah kamu mencelupkan kepingan zinc ke dalam lautan aqueous yang ada ion zinc? Oh, ini susunan radas untuk sel setengah. Kepingan zinc dikenali sebagai elektrod. Ya, Nabiha, beza keupayaan yang terhasil dalam sel setengah itu merupakan keupayaan elektrod zinc. Elektrod merupakan kepingan logam boleh dijadikan sebagai elektrod. Dan apabila elektrod ini dicelupkan ke dalam kepekatan ion dalam lautan aqueous 1 mol EM pada keadaan tekanan gas 1 atmosfera, suhu 25 darjah Celsius ataupun 298 Kelvin. Dan bagi yang bukan elektrod, ia akan guna platinum sebagai elektrod lengan. Kalau dia sendiri adalah elektrod sendiri adalah logam, zinc, dia gunalah logam zinc itu sebagai elektrod. Keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M dengan cas positif N dalam sel setengah. Keupayaan elektrod suatu sel tidak dapat diukur secara langsung. Oleh itu, nilai keupayaan elektrod bagi suatu sistem ditentukan berdasarkan perbezaan keupayaan elektrod antara dua sel setengah. Keupayaan elektrod bagi suatu sistem elektrod dapat diukur sekiranya elektrod tersebut digandingkan dengan suatu sistem elektrod rujukan piawai. Dengan persetujuan antarabangsa, elektrod hidrogen piawai dipilih sebagai elektrod rujukan untuk mengukur nilai keupayaan elektrod piawai. Ini bermaksud setengah sel zinc ini dia sendiri tak boleh nak ukur. Tak boleh nak tentukan berapa E0 ya. Berapa beza keupayaan selnya. Maka ia perlu digandingkan, dipasangkanlah dengan suatu elektrod piawai hidrogen. Elektrod hidrogen piawai. Inilah dia punya susunan radas. Gas hidrogen dialirkan ke dalam satu tabung
di mana di dalamnya ada wayar platinum, dan elektrolit adalah larutan asid mengandungi ion hidrogen 1 mol berlian padu. Elektrod platinum ini dilapisi dengan platinum 4 oksida, PtO2. Dan fungsi platinum 4 oksida adalah untuk meningkatkan luas permukaan platinum supaya dapat menjerap, untuk menjerap gas hidrogen supaya lebih banyak molekul hidrogen yang bersentuhan dengan ion hidrogen dalam larutan. Tujuan menambahkan luas permukaan platinum supaya lebih banyak gas hidrogen dapat bersentuhan dengan ion hidrogen. Kat sana akan berlaku tindak bahasa redox. Okay. Elektrod hidrogen piawai terdiri daripada satu elektrod platinum yang direndam ke dalam larutan asid yang mengandungi ion hidrogen 1 mol yang baru, dan gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfera dialirkan ke dalam larutan asid itu. Ini adalah persamaan sel setengah hidrogen. Ia ditulis dalam penurunan. Standard hydrogen electrode. 老师啊，你有开 screen share， 然后是有写东西是吗？你看不到没？没有，现在我看到的是you are presenting to everyone 那还是在 Google Meet 那一页我现在 show video 哦。video 没有，没有啊。看到吗？看到了。Elektrod hidrogen piawai. Kamu kena fahamkan caption yang di bawah ini. Kerana accent orang yang cakap ini adalah lain sikit, Dia kata, elektrod hidrogen piawai terdiri daripada wayar platinum yang disambung pada satu kepingan platinum. Dan dicelup ke dalam satu larutan yang mengandungi larutan asid yang memiliki kepekatan 1M. Dan dia dalam keseimbangan dengan gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfera. Gas hidrogen akan pada 1 atmosfera akan dialirkan masuk ke dalam larutan asid ini.
Dan gas hidrogen yang terhasil itu akan dijeratlah pada permukaan platinum 4 oksida ini. Untuk mengalami tindak balas pengoksidaan, tukar kepada air hidrogen, atau air hidrogen dia diturunkan kepada molekul hidrogen. Proton bermaksud ion hidrogen. Dua sel setengah akan melengkapkan satu sel kimia atau sel watam. Dan keupayaan elektrod bagi elektrod hidrogen piawai mempunyai keupayaan kosong volt. Tadi Fang Chungkit baru masuk tak? Fang Chungkit? Tolong buka mic, saya nak tanya. Halo. Kenapa kamu baru masuk sekarang, ha? Saya baru bangun lah. Kamu masih macam ini. Tugasan kamu lambat hantar. Macam mana kamu lulus? You confident sangat ke apa? You attitude macam ini, kamu tak dapat tahu, tak layak kekal dalam 5 Amber ni. Saya harap, bermula minggu ini you kena ubah. Kalau tidak, minggu ini esok saya akan call parent you. Jangan disebabkan masalah keluarga you bawa-bawa dalam kelas ini ya. Tak dapat uruskan diri dengan baik. Hari ini PDBR 1 jam sahaja. Banyak belajar kena ada pembelajaran sendiri.
Keupayaan elektron hidrogen piawai E0 diberi nilai 0.00 volt. Nilai keupayaan elektron piawai E0 ini bagi logam yang lain boleh ditentukan dengan tadi video sudah terangkan guna susunan radar ini. Digandingkan dengan elektrod platinum ataupun Raja 1.15 menunjukkan keupayaan elektrod piawai E0 zinc diperoleh apabila sel setengah yang terdiri daripada elektrod zinc dicelup ke dalam lautan mengandungi ion zinc 1 mol tedian padu disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai dan titian garam. Fungsi titian garam ini adalah untuk membenarkan pemindahan elektron dan juga melengkapkan pita elektrik. Titian garam ni biasanya adalah lautan tepu kalium nitrat ataupun lautan tepu natrium klorida. Oleh sebab keupayaan elektrod hidrogen piawai ialah 0.00 volt, maka bacaan voltmeter 0.76 volt menunjukkan keupayaan elektrod zinc. Zinc lebih cenderung untuk membebaskan elektron berbanding hidrogen. Dalam subtopik yang lepas anda telah belajar logam yang terletak lebih pada kedudukan yang lebih atas dalam siri keupayaan elektrod ini adalah logam yang lebih elektropositif. Atom logam itu yang berada di atas akan lebih cenderung membebaskan elektron dan dioksidakan. Kedudukan zinc ini memang di atas hidrogen dalam siri keupayaan elektron piawai. Hidrogen di sini. Maka yang di atas ini dia adalah dia mengalami pengoksidaan jadi ejen penurunan yang kuat. Setengah persamaan di terminal negatif. Terminal negatif ialah elektrod logam yang mengalami pengoksidaan. Dia juga dikenali sebagai anod. Istilah terminal negatif adalah digunakan pakai dalam sel Wolfram. Terminal positif panggil katot. Nak kira ini pun ada formula. Wolfram sel boleh dikira. Wolfram sel boleh ditentukan menggunakan rumus berikut. E0 sel sama dengan E0 pada terminal positif minus E0 pada terminal negatif. Ataupun E0 sel sama dengan E0 cathode minus E0 anode. Yang terminal positif minus yang terminal negatif. minus 0.76 sama dengan 0.76 volt.
Sekejap ini. Oh. Okay, ini minus ini. Yang kat mana? Yang cathode punya kan? Terminal positif minus yang ini. Okay. Ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan. Yang ini kamu faham kan? Tadi saya sudah post kat group. Sebenarnya subtopik ini ya, saya tak perlu nak terangkan tau. Saya terangkan lagi, you akan confused. Ini kamu kena baca dan faham sendiri di subtopik. Okay. Keupayaan elektropiawai sel setengah zinc mesti ditulis sebagai penurunan. Penerimaan oksigen elektron adalah proses penurunan. Okay. Tanda negatif menunjukkan elektron zinc ialah terminal negatif apabila disambung kepada elektron hidrogen piawai. Terminal negatif ialah elektrod logam yang akan membebaskan elektron untuk membentuk ion logam. Ejen pengoksidan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Dalam siri keupayaan elektrod piawai ini, apabila keupayaan elektrod itu E0 keupayaan elektrod, electrode potential. Keupayaan elektrod ini dapat dilihat dalam siri keupayaan elektrod piawai. Semakin negatif bermaksud semakin kuat logam itu bertindak sebagai ejen penurunan. Ataupun semakin cenderung atom logam itu menderma elektron membentuk ion logamnya. Okay. Di sebaliknya, apabila menuruni siri keupayaan elektrod piawai, kekuatan sebagai ejen pengoksidan akan meningkat. Bermaksud, ion logam akan cenderung menerima elektron untuk diturunkan kepada atom logam. So, semakin bawah dia semakin cenderung mengalami, ion logam mengalami penurunan. Saya kata kamu ingatlah salah satu slide sahaja. Ingat yang ini. Semakin atas, semakin elektropositif atom logam itu semakin cenderung dia mengalami pengoksidaan dan semakin kuat dia sebagai ejen penurunan. Ini merupakan peta berganda yang membanding bezakan antara saya tengok E0 ini, nama dia saya tak dapat nak hafal. E0 panggil keupayaan elektrod. Electrode potential. EP ya, EP. Nilai keupayaan elektrod dapat digunakan untuk menentukan bahan yang akan mengalami tindak balas pengoksidaan atau penurunan serta kekuatan sebab ejen pengoksidaan atau ejen penurunan. Okey, ni molekul atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektrod piawai yang lebih positif atau kurang negatif. Ia adalah lebih cenderung menerima elektron, lebih mudah mengalami tindak balas penurunan dan merupakan ejen pengoksidan yang lebih kuat. Kamu boleh guna contoh. Bawah ada contoh ni. Contohnya
ion kuprum 2, nilai keupayaan elektrodnya, elektrod piawainya adalah apa? Lebih negatif kan? Lebih negatif, kurang negatif dan lebih positif. Dia punya dua-dua pun tanda positif, tapi ini adalah kurang positif. Okay, dia lebih ke atas. Bermaksud, okay, penurunan cenderung berlaku pada ion kuprum 2. Penurunan cenderung berlaku. Penurunan apa? Ini yang mengalami penurunan kan? Cenderung berlaku penurunan. Mengalami manakala untuk ini pula dia akan cenderung berlaku oksidaan. Okay, dia cenderung macam ni. Faham tak? Molekul atau ion yang memiliki nilai keupayaan elektrod yang lebih positif ialah ini kan, itu nilai keupayaan elektrod piawai bagi argentum lebih positif. Maka ion argentum ini lebih cenderung menerima elektron, mengalami penurunan. Dan yang mengalami penurunan sendiri ialah ejen pengoksidaan. Okay, sebelah kanan sini, atom atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektrod piawai E0 yang lebih negatif atau kurang positif. Inilah. Itu nilai keupayaan elektrod piawai bagi kuprum. Dia adalah lebih negatif atau kurang positif. Kedudukan ke atas. Dia sendiri akan mengalami apa? Atom kuprum lebih cenderung membebaskan elektron, mengalami pengoksidaan. Atom kuprum sendiri adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Kamu guna pakailah pengetahuan sedia ada yang telah kamu pelajari dalam subtopik penyiasan logam. Kuprum yang lebih elektropositif, dia dapat menyesalkan argentum yang kurang elektropositif daripada larutan argentum nitrat. Dalam subtopik ini, you guna pakai dan you terangkan dari segi ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dalam nilai keupayaan elektrod piawai. Tindak balas penyesalan berlaku antara ejen penurunan kuat kuprum dengan ejen pengoksidaan kuat ion argentum. Contoh yang kedua, adakah tindak balas kuprum dan magnesium nitrat berlaku? Ataupun adakah kuprum dapat menyesatkan magnesium daripada magnesium nitrat? Tentulah jawapan ialah tak boleh. Tindak balas penyesalan tidak berlaku. Okay, sila terangkan dari segi ini. Ejen pengoksidaan, ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Kita kena terangkan sampai macam ini ya. 1, 2, 3, dan kesimpulan. Okay. Nilai keupayaan elektrod piawai bagi kuprum lebih positif daripada nilai keupayaan elektrod piawai bagi magnesium. Lebih positif. Ingat, lebih positif bermaksud apa? Lebih positif dia cenderung tindak balas dari kiri ke kanan.
Yang lebih negatif, ia cenderung dari kanan ke kiri. Magnesium yang atas kan? Maksud atom magnesium cenderung membebaskan elektron membentuk ion magnesium. Sekarang dia tanya, adakah ini boleh berlaku? You sendiri tahu berdasarkan penjelasan logam memangnya tak boleh berlaku. Tapi you nak terangkan dari segi nilai keupayaan elektron macam mana? Okay. Nilai elektron keupayaan elektron piawai bagi kuprum lebih positif daripada E0 bagi magnesium. Kan yang bawah itu adalah ejen pengoksidaan yang kuat kan. Ejen pengoksidaan yang kuat bermaksud apa? Dia sendiri mengalami penurunan. Dia sendiri cenderung, ion kuprum 2 cenderung menerima elektron membentuk ini. Cenderung membentuk ini. Maksud dia tidak cenderung mengalami pengoksidaan. Dia adalah ejen penurunan yang lemah. Kuprum ialah ejen penurunan yang lemah. Tindak balas cenderung menghala ke kanan. Oleh itu, atom kuprum suka untuk membebaskan elektron bagi membentuk ion kuprum 2. Atom kuprum suka untuk membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Ion kuprum 2 cenderung menerima membentuk atom kuprum kerana ia merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Maksud ataupun ejen penurunan yang lemah. So, kuprum ni tak mengalami pengoksidaan lah. Tindak balas ke kanan ini penurunan kan? Maksud dia tak cenderung mengalami pengoksidaan. Okay. Nilai keupayaan elektron piawai bagi magnesium lebih negatif daripada nilai keupayaan elektron piawai bagi kuprum. Ion magnesium, atom magnesium ini, magnesium adalah ejen apa? Dia akan mengalami pengoksidaan kan? Lebih cenderung mengalami pengoksidaan. Dia ejen penurunan kuat. Di sebaliknya, ia ada ejen pengoksidaan yang lemah. Kan? Kamu main ayat itu dari segi yang opposite. Dia cenderung tindak balas menghala ke kiri. Pengoksidaan. Maksud yang mengalami pengoksidaan dia ejen penurunan yang kuat atau ejen pengoksidaan yang lemah. Di ion magnesium ejen pengoksidaan yang lemah berbanding dengan ion kuprum 2. Jadi magnesium ini dia suka nak mengoksidakan lah kuprum kepada ion kuprum 2. Dan ion magnesium ini suka menerima elektron bagi membentuk atom kuprum, maka ion magnesium tidak mengalami penurunan. Kamu buat dua ini sebagai tugasan lah. Nanti saya sediakan satu Google Form juga, please. Sebab setiap subtopik perlu ada satu Google Form untuk menilai tahap penguasaan kamu. Kamu cuba fahamkan dulu. You tonton video itu, tak faham you tonton 2 kali, 3 kali. Tak faham lagi you cari video lain dari internet. Saya sendiri sekali tonton saya salah faham, kemudian saya bacakan buku teks. Slowly saya pun faham. So, ini subtopik yang baharu lah. Dulu dalam KBSM tak ada. Saya pun belajar juga.
Asalkan you ada keinginan untuk fahamkannya, rasa tak ada masalah. Kamu boleh jawab soalan.